Ada orang dia duduk dalam neraka berapa juta tahun, kemudian dia keluar. Ikut jumlah dosa yang kita buat. Kata Rasulullah, aku melihat manusia terakhir. Allah tunjuk kepada Nabi. Subhanallah, ini antara mukjizat Rasulullah. Allah perlihatkan kepada Rasulullah lelaki terakhir daripada gaung neraka naik ke atas. Nabi tengok dan Nabi cam mukanya. Sebab itu hadis tu sebut, kata para ulama, Nabi sebut dengan ayat, aku kenal orang itu. Bukannya Nabi kenal di dunia, tapi setelah Allah tunjuk, Nabi kenal lah. Nabi cam orang tu. Dia pun berjalan, kemudian naik di atas titian sirat. Tetap kena naik atas titian sirat. Selepas daripada lelaki itu keluar daripada neraka, tidak ada lagi yang dikeluarkan daripada neraka Allah, kesemuanya kekal selama-lamanya. Tuan-tuan duduk balik rumah, duduk seminit, tuan-tuan renung tengok. Berada di dalam api yang panas selama-lamanya, tak boleh keluar. Setiap kali mereka memanjat dinding gaung neraka itu, mereka akan ditendang dan dibuang oleh malaikat untuk jatuh sekali lagi ke bawah. Semua ahli neraka ingin keluar daripada gaung neraka yang membakar. Tiap-tiap kali sampai ke tebing, mereka akan dibuang oleh malaikat. Tuan-tuan bayang, duduk selama-lamanya, kematian sudah tiada dan masa tidak ada penghujung. Sampai bila? Allahu Rabbi. Sampai bila? Ahli neraka bertanya kepada Allah, ya Allah, sampai bila kami berada di sini? Ya Allah, berikan sedikit minuman. Ya Allah, berikan sedikit makanan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjerkah mereka, qala khsa'u fiha, diam dan jangan bercakap walau satu perkataan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila lelaki ini keluar, lelaki terakhir keluar, dia pun merangkak. Ada kalanya tersembam. Faham tak tersembam? Sama ke? Sembam jatuh kan? Kemudian naik balik, merangkak balik, kadang berdiri, merangkak balik, kadang-kadang macam askar buat tu, orang punya apa? Menyulur. Tu nak apa lah tu? Menyusur. Bergerak ke bawah. Akhirnya sampai. Apabila dia sampai di depan pintu syurga, Allah, tuan-tuan, dia nampak daripada titian sirat tu, dia nampak pohon yang rindang, sangat rindang, teduh, buah-buahannya banyak. Lalu apabila dia sampai, Allah SWT pun arahkan untuk dia masuk dan cari rumahnya, istananya. Lelaki ini adalah lelaki yang paling rendah martabatnya di dalam syurga. Orang terakhir. Orang lain dah lama dah duduk, dah merantau. Ada yang dah berapa ribu tahun, dah berapa puluh ribu tahun duduk, dah berapa juta tahun duduk. Lama sangat. Dia pun masuk. Lalu Allah Ta'ala sengaja menunjukkan kepadanya seolah-olah kesemua istana telah pun penuh. Qad akhadhan nas al-manazil. Dia kata, ya Allah, semua orang telah pun mengambil kedudukan dan tempat masing-masing. Tak ada tempat. Tuhan tanya, atadhkuruz zaman alladhi kunta fih? Allah tanya kepada lelaki yang paling rendah martabatnya dalam syurga ini, kamu ingatkah dulu pada zaman kamu hidup? Kamu ingatkah dulu siapa yang paling kaya ketika mana kamu hidup? Dia kata, ya, ingat. Allah Ta'ala kata, tamanna. Minta dan berangan-angan apa yang kamu nak minta. Tuan-tuan, kita zaman ni, siapa yang paling kaya? Sekian. Orang yang kurun 19 ada yang kaya pada zaman mereka. Yang kurun 18 ada yang paling kaya pada zaman mereka.
Lelaki itu wallahu a'lam, pada zaman bila dia hidup, Allah Ta'ala tanya dia, kamu ingatkah zaman dulu kamu hidup? Dia kata ingat. Bercita-cita dan pohonlah kepada aku sekarang. Dia pun ingat balik, dia pun minta dengan Allah. Lalu Allah pun kata, kamu dapat apa yang kamu minta, iaitulah kemewahan orang yang paling kaya pada zaman dan kurun kamu. Kemudian aku gandakan, 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 sebanyak 10 kali ganda. Lalu dia berkata kepada Allah, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Kenapa kamu bercakap main-main dengan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Dia percaya tuan-tuan? Dia tak percaya. Kerana dia adalah ahli syurga yang paling miskin sekali. Tiba-tiba dia dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi, Nabi kata Allah ganda 10 kali ganda kepadanya. Di celah-celah Allah memberitahukan kepada dia berita gembira. Orang itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa bercakap main-main dengan aku sedangkan kamu adalah Tuhan sekalian alam? Ketika itulah Nabi ketawa kepada orang itu. Dan ketika itu jugalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini ketawa kerana Nabi ketawa ketika meriwayatkan hadis ini. Dia tak percaya tuan-tuan, itulah kedudukannya di dalam syurga. Yang tu yang paling akhir. Apatah lagi kita, insya-Allah, yang kalau kita masuk awal ke dalam syurga.